Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita bertemu lagi secara langsung. Salam Baitullah daripada Studio 2 Wisma TV Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Apa khabar saudara? Kita bersiaran lagi untuk malam yang anak kita semuanya duduk depan kaca TV, sama-sama kita menonton Salam Baitullah. Baik, pada kali ini kita akan membincangkan satu tajuk yang amat menarik. Tajuknya doa mustajab. Kita ada ahli panel yang tidak asing lagi yang akan saya perkenalkan sebentar lagi. Ya, cuma saya nak war-warkan dulu. Talian telefon kami adalah 03-2282-8578. Dan kepada saudara nak berinteraksi dengan kami melalui laman Facebook, cariannya adalah Salam Baitullah. Baik, kita bersama dengan tamu kita yang amat istimewa pada kali ini, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, ataupun kita kenali sebagai Dr. Maza, seorang pensyarah daripada Universiti Sains Malaysia. Baik, kita bagi sedikit mukadimah dulu. Assalamualaikum Datuk. Saya pun antara nak panggil doktor, Datuk ikut. Apa-apa tak apa. Baik, doktor, bila kita sebut tentang doa mustajab ini, memang sebagai umat Islam kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebagai mukadimah ni, sebelum kita pergi berdoa di tanah suci Mekah ini, kita nak bercakap kepentingan manusia ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hubungan manusia dengan Allah Azza wa Jalla, hubungan insan dengan Tuhan, ialah hubungan di antara makhluk yang kerdil dengan kuasa yang maha besar. Dan hubungan itu hubungan pengharapan daripada makhluk kepada yang menciptanya. Sebab itu apabila kita baca dalam Al-Quran, dalam surah Fatihah, antara perkara yang Allah ajar pada awal-awal pengajaran itu, Allah kata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami abdikan diri dan hanya engkau yang kami sembah. Betapa eratnya hubungan kait antara pengabdian diri pada Allah dan permohonan doa. Maka sebab itu dia adalah merupakan intipati kepada keseluruhan ibadah, sehingga Nabi kata ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka ini yang penting. Sebab itu kita tengok dalam Nabi Allah Ibrahim AS, apabila dia buat Kaabah pun, dia akhirnya menyebut wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Bila ketika Ibrahim buat binaan Kaabah dan anaknya Ismail, dia terus doa, ya Allah, terimakanlah daripada kami. Ini suatu benda yang penting dalam inti kandungan ajaran agama. Dalam surah Al-Fatihah itu sendiri, doktor, itu doa juga. Dan cuma yang saya pelik kadang-kadang ya, doktor, manusia ni bila time susah aja dia banyak berdoa. Bila time senang kadang-kadang payah sangat, doktor. Pasal apa jadi lagu tu, doktor? Ini salah satu sifat insan. Dan dia mencari Tuhan apabila dia susah. Dan Quran banyak menjelaskan hal ini. Cuma kehebatan sifat rahman Tuhan itu sentiasa membuka nikmatnya, membuka rahmatnya kepada insan, sekalipun kadang-kadang dia cari Tuhan ketika dia susah. Tetapi tidak sama antara orang yang berdoa kepada Allah ketika senang dan meneruskan doa ketika susah dengan orang yang hanya berdoa ketika hanya susah. Sebab itu Nabi sebut man sarrahu an yustajaba lahu fi syiddah falyukthir du'a fi rakha. Siapa yang suka untuk diterima doanya masa susah, banyakkan doa masa senang. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka kita banyakkan doa masa senang. Supaya saya selalu, dan kita selalu tahu cerita Nabi Yunus AS apabila dia menyeru Allah Azza wa Jalla di dalam perut ikan. Walaupun riwayat itu Israiliyat, tapi mungkin sedikit pengajaran yang ada padanya. Dia malaikat di langit menyatakan sautun ma'ruf min abdil ma'ruf. Suara yang dikenali daripada hamba yang dikenali, Yunus AS. Kita ni bila suara diangkat ke langit, suara ni tak pernah dikenali, susah baru datang ni. Jadi ada sedikit perbezaan dalam kemustajaban. Doktor, Salam Baitullah ni berkenaan dengan jemaah haji, sama ada yang dah pergi ataupun yang akan pergi. Dan selalunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nak pergi.
Doktor, tajuk kita tentang doa mustajab. Daripada sini nak pergi ke sana, tang mana yang mustajab doktor? Supaya Ya. Saya rasa kita sedikit kena buat pembetulan dalam kepahaman kita terhadap doa. Hakikatnya kemustajaban doa asasnya ialah hubungan perasaan insan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu hakikatnya. Apabila ada hati yang khusyuk, maka ada doa yang mustajab. Tak kiralah di mana insan itu berdoa. Cumanya Allah Azza wa Jalla telah mencipta ataupun memilih beberapa keadaan yang mana dia rahmat keadaan ataupun tempat. Quran menyebut warabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu mencipta apa yang dia mahu dan dia memilih. Dia memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang dirahmati. Dia jadikan pada bulan itu sesiapa yang berdoa, doanya mustajab. Dia memilih Mekah dan Madinah. Dia memilih beberapa tempat seperti Arafah dan waktu ketika tawaf sebagai tempat yang mustajab. Sesiapa yang berdoa kepadanya, dia nak mustajab. Tetapi semua pemilihan itu bergantung kepada asas, iaitu tauhid dan khusyuk yang betul kepadanya. Allah Azza wa Jalla mungkin merezekikan seseorang itu boleh melalui bulan Ramadan, tapi jika tidak direzekikan khusyuk kepadanya, dia juga tidak mustajab. Ramai orang doa Ramadan tak mustajab. Allah Azza wa Jalla mungkin memberikan keluasan rezeki, kita boleh pergi Mekah, mungkin umrah tiap-tiap bulan pun. Saya tahu ada orang tiap-tiap hujung Jumaat pergi memayang di Mekah. Subhanallah, duit dia banyak. Tetapi jika Allah tak memberikan jiwa yang khusyuk, maka tidak ada kemustajaban. Sebab tu jangan heran jika makcik yang miskin di kampung yang tak pernah tahu Mekah itu, doanya lebih khusyuk daripada orang yang pergi ke Mekah. Kerana makcik itu ada hati dan jiwa yang khusyuk yang tak ada mungkin orang yang pergi ke Mekah. Oleh kerana itu, jika kita nak pergi ke Mekah, nak bagi doa kita lebih daripada orang lain khusyuk, kita kena pastikan hati dan jiwa kita khusyuk betul. Kemudian ditambah dengan tempat yang diberkati, maka doa jadi cantik, doa jadi hebat. Jika tidak, kita kekurangan perkara yang paling utama. Doktor, satu lagi perkara ni, kan kadang-kadang yang menjadi amalan kita, ya, kita merasakan di Mekah itu, di Kaabah itu tempat kita mencuci dosa. Maka bila kita rasa berdosa ataupun buat dosa, kita kumpulkan di sanalah kita nak cuci kan ya. Ini amalan yang selalu kita dengar, doktor. Kalau begitu nanti di syurga nanti penuh dengan orang kaya yang boleh buat haji tiap-tiap tahun, boleh buat umrah setiap bulan, doktor. Ya. Dosa diampun bukan kerana kita pergi tempat tertentu. Dosa diampun beberapa sebab, tapi punca pengampunan dosa ialah taubat. Jika Allah merezekikan kita ada bulan Ramadan pergi ke Mekah, di tempat-tempat yang bagus, waktu yang bagus, tempat bagus, pergi umrah, pergi haji, tapi tidak direzekikan jiwa yang insaf, maka tak ada makna. Ada beberapa amalan yang boleh mencuci, mengurangkan dosa, seperti berwudu, seperti solat, Ramadan dan seumpamanya. Tapi dosa yang besar, yang membabitkan kesalahan besar yang disebut sebagai kabair, dosa-dosa besar, ia tak cuci dengan satu orang lalu satu tempat. Kita tidak macam ajaran agama lain yang mandi di sungai tertentu maka hilanglah dosa. Dosa itu dihilangkan apabila manusia itu bertaubat kepada Tuhan. Taubatlah satu keazaman, tak mau mengulangi dosa. Kalaulah dosa pahala itu boleh dibeli dengan Ya. Maka tentu agama ni manusia orang kaya masuk surga dan Allah kata yang miskin dia dah buat baik sepanjang hidup. Dia tak boleh pergi Mekah dan ya. Subhanallah, Allah menilai manusia apa yang ada dalam jiwa sebelum dia menilai tempat dah. Betul. Kita pergi pula doktor, satu aspek lagi. Kita berada di Mekah. Kerana jemaah haji kita berada di Tanah Suci. Walaupun belum sampai ke Kemuncak, tapi sudah majoriti sudah berada di sana. So, di mana tempatnya, doktor? Tempat-tempat yang doanya insya-Allah apa itu mustajab, doktor. Saya balik pada asas yang pertama tadi sebelum saya pergi tempat itu. Pertama, pastikan kekhusyukan jiwa. Baru pilih tempat. Jadi kalau kita pergi, kita pun gontang, walaupun maka kita jangan heran, kita balik kenapa tak mustajab doa. Kita sambil doa tengok Arab lalu ke ataupun hati kita tidak kembali pada Allah. Jadi nak dapat khusyuk macam mana doktor? Khusyuk itu artinya
Di situ datangnya manusia kembali pada Allah, datangnya istighfar, datangnya perasaan yang benar-benar menyerah pada Allah, yang manusia akan dapat apabila kadang-kadang dia melihat tempat-tempat itu dengan penuh mentazim, membesarkan syiar Allah. Kemudian ada tempat yang Nabi sebut khusyuk. Antara yang paling mustajab yang Nabi sebut dalam hadis Tirmizi ialah afdalud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa pada hari Arafah. Ini adalah tempat doa paling mustajab. Jangan buat kerja lain. Jangan. Nabi doa, zikir dan doa. Ada orang pergi buat semayang berpuluh buat. Tak, masa tu doa. Tempat tu ialah tempat untuk berdoa. Juga masa tawaf dan seumpamanya, yang kalau kita ada masa nanti kita akan sentuh yang merupakan tempat-tempat yang mustajab. Setengah orang dia tak berdoa, dia baca doa orang dan dia tak tahu buku doa tu doa apa. Itu bukan doa sebenarnya. Lalu dia pusingan pertama, dia sibuk yang kedua. Sebenarnya Nabi tidak mengkhususkan pusingan pertama, kedua. Setiap orang doa apa yang menjadi hajat dia. Kalau kita bawa satu surat pergi pada satu orang, tolong tunaikan hajat saya dalam surat ni, kita tanya apa yang surat saya pun tak tahu. Itu bukan hajat kita. Jadi kita kena tahu hajat kita. Doktor, saya bangkitkan ni bukan berapa, sebab kadang-kadang kita lihat sepanjang tawaf itu kita duk bawa buku tu dan tengok. Sehingga kadang-kadang amalan tawaf kita itu terganggu kerana disebabkan boleh kita terlampau banyak membaca. Doktor, wajarkah macam itu? Sebenarnya perkara ini telah dinasihati oleh banyak para ulama dalam dunia ini, supaya sebenarnya tidak ada doa khusus bagi pusingan pertama, kedua dan ketiga. Cuma Nabi berdoa antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang lain tu kita banyak hajat kita. Hajat dengan anak-anak kita, hajat kita doa pada Allah. Jangan dengan buku tu. Sebut ya Allah dalam apa bahasa yang Allah lebih tahu bahasa pada Cina, kita. Bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa India, bahasa apa saja, Allah menerima doa dan mendengar rintihan. Baik, saudara, kepada yang ingin berinteraksi dengan kami, taliannya adalah 03-2282-8578 dan Facebook kami cariannya adalah Salam Baitullah. Sementara kami berehat, saudara bolehlah dial telefon kami dan hantar mesej melalui laman Facebook. Kita akan berehat seketika, jalan ke mana-mana. Kita ikuti. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Salam Baitullah. Saya nak baca mesej yang disampaikan melalui laman Facebook Salam Baitullah ini. Seronok bacanya bila budak-budak, pelajar-pelajar tingkatan 5 pun hantar mesej. Maknanya niat nak ke tanah suci tu ada. Saya bacakan di sini. Mula-mula sekali daripada Abdul Farouk. Saya ingat lagi dulu saya ada berdoa di Jabal Arafah, dan bila saya pulang ke Malaysia, doa saya turut menjadi kenyataan. Doktor, saya baca dulu. Kemudian daripada Alia Manda Kartika. Assalamualaikum. Saya dah berlama berkahwin tapi masih lagi belum dikurniakan zuriat. Dengan pemergian ibu dan ayah ke tanah suci pada tahun ini, saya berhadap doa mustajab kepada ibu dan ayah untuk saya dan suami. Mudah-mudahan doa ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain duk puji Salam Baitullah tu tak nak bacalah. Ya, daripada pelajar tingkatan 5 Alif Fauzi. Assalamualaikum. Saya pelajar tingkatan 5. Adakah doa dalam bahasa Melayu boleh dalam sesebuah majlis? Itu tak ada masalah kot, tapi oleh kerana dia pelajar, saya bacakan. Daripada Muhammad Ruzi Arifin, dia kata, apakah peluang bagi seorang yang baru saja bertaubat dimakbulkan doanya berbanding dengan orang yang beribadat sekian lama dan taat kepada Allah? Doktor, kita akan jawab soal ini nanti. Kita ambil dulu pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Safwan Haji Ahmad dari Seremban Negeri Sembilan Darul Khusus. Cik Safwan dah pergi haji ke? InsyaAllah dalam waktu terdekat ni, insyaAllah jika saya diberi keizinan, memang hajat saya dan isteri untuk pergi menunaikan fardu haji. Nama dah naik ke? Nama belum lagi naik lagi, Ustaz. InsyaAllah kami doakan. Ya, terima kasih banyak. Silakan. Ada dua soalan saya nak tanya kepada Dr. Asri. Ya. Sila. Soalan yang pertama. Alhamdulillah, saya dan isteri pada bulan 3 yang lepas kami dijemput oleh Allah SWT. Jadi pertamanya kami pergi mengajarkan ibadah umrah. Soalan saya, apa pandangan doktor? Sebab ketika kami balik sampai saja di tanah air, sehingga sekarang ini kami tidak dapat lupakan
segala pengalaman kami berada di sana. Terlalu susah kami nak lupakan. Setiap kali kami lihat gambar Kaabah, kita pandang Kaabah, air mata kami ni tak mana-mana menitik keluar. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua pula, sila. Seperti yang kita sedia maklum, kita tahun ni dikatakan akan akan jemaah-jemaah haji akan dapat buat haji akbar. Jadi nak tanya haji akbar ni, adakah haji akbar ni masa zaman Rasulullah dah ada ataupun selepas Rasulullah selepas zaman tu baru ditimbulkan itu haji akbar lagi? Soalan saya. Boleh kaitkan juga dengan doa mustajab tadi tu? Ya, insya-Allah. Baik. Terima kasih Cik Safwan. Baiklah. Kita sambung perbincangan kita tentang doa mustajab ini bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. Doktor, kita sambung balik tentang banyak soalan-soalan ditanya dari Facebook pun saya dah tak larat baca dah. Doktor jawab dulu, nanti tak terjawab soalan ditanya. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai hamba Allah, apabila kita nak berdoa, terutama yang membabitkan tempat-tempat yang seperti ini, kita kena ada satu kejelasan bahawasanya yang memustajabkan doa ini Allah, bukan tempat tu. Jangan kita macam terpukau dengan tempat pula, kerana kita tidak ada unsur keberhalaan dalam Islam ini. Kita pun yang memustajabkan doa ialah Allah. Kita pergi ke Mekah dan kita berdoa di tempat-tempat tertentu seperti Arafah ataupun ketika kita tawaf dan sa'i, kerana Nabi beritahu kita di situ tempat Allah nak memustajabkan doa. Bukan tempat itu yang memustajabkan doa. Ini nanti kita jadi sebahagian orang pergi ke Mekah daripada negara-negara lain, terutamanya dia sibuk nak pergi pegang batu itu, pegang batu, nak curi kelabu Kaabah lah, apalah, nanti dia salah faham. Sebab itu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila dia melihat kepada Hajarul Aswad, dia menyatakan, wallahi ya Hajar, inni la a'lam innaka hajar, laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak la uqabbiluk. Wahai Hajarul Aswad, aku tahu engkau itu adalah batu, la tadur wa la tanfa', tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Jika tidak aku melihat Rasulullah menciummu, tentu aku tidak menciummu. Jadi kita kena ada perkara itu. Jika tidak, kita tidak mustajab. Nanti kita pergi doa dekat multazam, hati kita duk fikir multazam, bukan fikir Allah Ta'ala. Saya selalu fikir orang dahulu sangat susah nak minum air Zam-Zam. Sebab tu kita lihat Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama hadis yang besar, dia masa minum air Zam-Zam yang pertama, dia niat dalam hati dia supaya, dan doa dia, supaya Allah mengurniakan dia seperti ilmu Al-Imam Al-Zahabi. Dan 40 tahun kemudian baru dia dapat minum kali yang kedua. Kerana susahnya nak cedok masa itu, dan mereka nak memusafir juga jauh. Sebab, dan Nabi kata ma'u Zam-Zam lima syuribalah, air Zam-Zam itu berdasarkan niat orang yang meminumnya. Kenapa ulama dahulu daripada Ibnu Abbas, Sayyidina Umar sebelum itu, dan ramai para ulama menceritakan kemustajaban doa mereka ketika minum air Zam-Zam. Tapi kita hari ini bawa balik air Zam-Zam puluh-puluh tong minum air Zam-Zam, tidak mustajab. Bukan kerana air Zam-Zam itu sudah berubah, tetapi kita tidak mempunyai perasaan, jiwa yang tadarruk, jiwa yang merendah diri dan berserah pada Allah seperti yang mereka miliki. Tempat dah betul dah, tapi yang main itu, yang utama itu kita kehilangan. Maka kita hari ini yang perlu kita gilapkan akidah, yang perlu kita gilapkan tauhid, yang perlu kita gilapkan penyerahan jiwa insan pada Allah. Baru ingat tempat ini Allah janji nak mustajab, bukan tempat tu akan mustajab. Ya, betul. Betul. Menarik perbincangan kita. Kita akan sambung sebentar lagi. Kita beri laluan kepada bingkisan Sallallahu Alaihi Wasallam Baitullah secara langsung daripada Studio 2 Wisma TV Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kita sedang membincangkan tajuk doa mustajab, dan ramai yang memuji tajuk ini. Dan pada Dumai Indonesia pun, kalau boleh saya nak baca Facebook sikit boleh? Fokus kat sini daripada Intan Liana Yusof. Assalamualaikum Datuk. Dia kata tahniah kerana memilih tajuk yang begitu menarik. Doa yang sentiasa kita panjatkan insya-Allah akan dimakbulkan di mana saja. Yang peliknya kepada jemaah Malaysia, bila berada di tanah suci, di tempat yang mustajab berdoa, tapi selalu meminta
sanak sedari tanah air mendoakan keselamatan, kesihatan dan kebaikan untuk mereka di tanah suci. Tahukah mereka sepatutnya jemaah yang berada di tanah suci mendoakan untuk diri sendiri dan keluarga mereka. Ini terbalik pula. Tanah suci merupakan tempat amat mustajab doa dan insya-Allah dimakbulkan. Ini daripada Cik Hajah Intan Liana. Itu satu. Saya kena baca tu kenapa daripada remaja pun hantar. Ini daripada Indonesia ni. Sangaji Bagus Nuhoro. Ini Indonesia ni, ya, daripada Dumai. Sentiasa meminati rancangan Salam Baitullah, sangat banyak manfaatnya. Semoga mendapat hadiah. Ini dia puji dia, tapi kerana dia daripada luar negeri, saya bacakan. Baik doktor, nanti baca tak sempat nak jawab lah. Yang doktor nak jawab tadi, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Tadi kita tengok Bukit Menek tu, nanti jangan ada pergi berdoa kat Bukit Menek tu tak termasuk yang mustajab. Ataupun pergi berdoa di Keningau Sabah pula kan? Sebagai tempat yang mustajab. Tempat yang mustajab ialah seperti mana yang kita sebut, apabila tempat itu disebut oleh Allah ataupun disebut oleh Rasulullah SAW. Kerana yang nak mustajab kan Allah. Jadi kita tak boleh mereka tempat yang mustajab ni. Saya sikit nak sentuh tentang sebahagian jemaah bila dia pergi di padang Arafah umpamanya. Dia naik ke Jabal Rahmah dan kemudian dia berdoa. Sebenarnya itu tidak termasuk dalam apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi kata khuzu anni manasikakum, ambil daripada aku cara ibadat haji. Nabi berdoa. Nabi ketika berada di Arafah banyak berdoa dan baginda mengangkat tangan bila berdoa. Baginda menghadap ke arah kiblat. Jangan kita menghadap ke arah bukit tu pula. Cumanya dalam sebagian riwayat menunjukkan baginda menghadap ke arah kiblat. Cuma antara baginda dan kiblat tu Jabal Rahmah tu, yang disebut Jabal Rahmah ataupun Bukit Rahmah itu. Kita doa, pergantungan hati kita, pergantungan perasaan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Macam yang kawan tadi sebut, bila orang pergi haji ni banyak faktor dia boleh mustajab. Pertama, faktor niat baik dia. Kedua, faktor orang musafir. Musafir ni doa ni mustajab. Kemudian dia berada di tempat yang Allah pilih untuk diberkati, diturunkan rahmat, yang tinggal dirinya sendiri. Kalau dia dapat, macam kita kata tadi, baiki diri dia dalam arti keikhlasannya, keinsafannya, maka dia ada peluang masa tawaf, banyakkan doa. Masa sa'i, banyakkan doa. Masa antara Safa dan Marwah, setengah orang dia naik Safa Marwah, dia pergi lambai kat Kaabah, dia terikut-ikut orang lain. Nabi tak ada. Masa tu kita angkat berdoa. Banyak hajat kita, keselamatan diri kita, dunia dan akhirat, keselamatan anak-anak kita. Saya teringat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tadi. Apabila benda yang pertama dia doa, dia kata Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah daripada kami berdua ni. So jamaah haji, benda besar yang mereka kena minta pada Tuhan supaya terima ibadat dulu. Ikut Nabi Allah Ibrahim. Kemudian baru dia kata Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua ini menyerah diri padamu dan zuriat keturunan kami. Ini penting. Supaya balik daripada Mekah nanti terus jadi orang saleh. Bukan kita saja, zuriat keturunan kita juga, anak-anak kita. Baik doktor. Kita rehat ke minda kita kejap, kita sambung. Banyak sangat respon ini. Kita beri laluan kepada bingkisan kiblatku. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Salam Setia bersama Salamatullah. Terima kasih dengan rakyat dan rakyat travel. Baik, kita tengok tadi macam mana mak bapak nak doakan anak dia yang berada di sini, lulus periksa lah, cemerlang periksa dan sebagainya. Kita sebagai anak, apa balasannya? Baik, kita sambung lagi bicara kita tentang doa mustajab ni. Kalau boleh saya nak baca sedikit Facebook ni. Semua soalan-soalannya bagus-bagus belaka, tapi saya tak boleh baca semua. Saya ambil 2-3 je sini daripada Rohana Harun. Alhamdulillah. Dia kata doa yang khusyuk dan ikhlas di waktu-waktu dan tempat-tempat mustajab memang Allah makbulkan. Jika tidak bersangka baik dengan Allah, jika masih belum makbul, bolehkah Prof menceritakan sedikit sirah doa-doa makbul di Mekah khususnya? Doa makbul antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, di mana lingkaran di situ dikatakan doa yang paling mustajab. Daripada Datin Syah Soleh. Salam Ustaz. Kebakaran ini banyak drama-drama yang membuat pengembaraan di Mekah. Tetapi bila balik, artis-artis tersebut seperti tidak terkesan dengan pengalaman di sana. Pakai skirt dan sebagainya. Apa pandangan Ustaz?
Dia banyak lagi nak baca, tapi kita ambil dua tu dulu. Doktor cuba respon dulu. Ya. Terima kasih. Mekah ni dulu sebelum Nabi kita ada Abu Jahal ada situ. Abu Lahab pun ada kat situ. Tapi mereka tak dapat rahmat Tuhan. Sebab mereka tak mencari rahmat Tuhan. Jadi kalau kita pergi Mekah, setakat nak orang bagi kita haji, setakat kita rasa orang lain semua pergi, kita tak pergi, kita ataupun setakat kita ada purpose yang lain, tujuan yang lain, kita bimbang kita tak dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Manusia ini bersama dengan sangkaan. Allah bersama dengan apa yang hamba sangka padanya. Dalam hadis Muslim, Nabi kata, ana 'inda dhanna 'abdi bi. Aku ini bersama dengan sangkaan hamba-Ku padamu. Bila kita doa pada Allah dan kita yakin Allah akan terima doa kita. Ini kadang-kadang orang tanya, macam mana nak tahu doa mustajab? Sebenarnya, Masya Allah, doa yang mustajab itu apabila seorang hamba berdoa, dia sendiri dah rasa betapa dekatnya ketika dia berdoa dia dengan Allah, dan dia tahu ketika itu doa dia mustajab. Apabila sangkaan kita betul dengan Allah, kita yakin Allah terima doa kita. Nabi kata, la yazalullah yastajibu lil 'abd ma lam yasta'jil. Sentiasa Allah Ta'ala terima doa hamba selagi mana dia tidak isti'jal, tidak tergopoh-gopoh. Sahabat tanya, wa masta'jalu ya Rasulullah. Isti'jal tu apa wahai Rasulullah? Kelang kabut gopoh-gopoh tu apa wahai Rasulullah? Gopoh-gopoh tu Nabi kata, dia kata, qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Aku dah doa kat Tuhanku tapi Tuhan tak terima. Dia sangka buruk ke Allah. Allah dalam menerima doa itu menjelmakan doa dalam berbagai warna dan cara. Kita kadang-kadang minta kaya, tapi dia tak bagi kita kaya di atas sebab tertentu, tapi dia bagi kita bahagia. Dia bagi apa yang orang kaya nak semua dekat kita. Kita rasa dia tak mustajab, sebenarnya dia mustajab. Kita minta supaya Allah bagi isteri fulan berapa, kita nak jadi perempuan tu isteri. Allah tak bagi kerana dia tahu sesuatu, tapi dia mustajab. Dia beri isteri yang lain kepada kita, yang kebahagiaannya mengatasi yang pertama yang kita harap. Sebab itu kebesaran Allah Azza wa Jalla, kehebatan Allah dalam menerima doa yang memustajabkan doa hamba, beyond, merentasi apa yang disangka oleh akal hamba. Sebab itu bila kita doa pada Allah, percaya dia mustajab. Allah kata, ud'uli astajib lakum. Doa pada aku terima doa. Cuma kita tak faham macam mana dia terima, tapi hakikatnya dia tak terima. Paling lekeh, bukanlah lekeh lah, tapi paling kalau dia tidak mustajab di dunia, kita akan melihat habuan doa kita di akhirat. Entah berapa ramai hamba yang balik kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan bertanya, daripada mana semua kurniaan ini ya Allah di akhirat? Semuanya kadang-kadang daripada doa dia yang tertangguh di dunia ini. Dan banyak saya nak ringkaskan masa, tapi banyak hadis Ibnu Majah dan seumpama yang sahih daripada Nabi menceritakan bagaimana Allah memustajabkan doa hamba dalam berbagai-bagai cara. Subhanallah, tak ada orang, sebab tu dia kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah tulis kitab khas menceritakan tentang maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maqam iyyaka na'budu wa kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak sangat lagi yang kita nak bincangkan, Doktor. Dan kalau saya nak baca Facebook ni terlampau banyak, semuanya berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan pada kali ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan ni kita akan panjangkan tajuk ini. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami, dan insyaAllah saya rasa penonton pun banyak manfaat yang diperoleh pada kali ini, ya. Dan terima kasih juga kepada yang menghantar Facebook dan juga yang menelefon, dan juga kepada penaja kita, Bank Rakyat, bank pilihan anda. InsyaAllah malam besok kita akan berjumpa lagi live secara langsung daripada jam 9 hingga 10. Teruskan bersama kami. Mengingat kepada rakan taulan kita, ahli keluarga kita, menonton salam Baitullah. InsyaAllah kita jumpa lagi besok pada malam yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
minta sihat, minta saya pun tak berapa kebaikan.